Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Akila binti Salimun, nombor matrik 118079. Ingin membentangkan sebuah buku yang bertajuk Pejuang Saham EPS Asas. Alhamdulillah, akhirnya buku ini telah dapat saya siapkan dengan bantuan tunjuk ajar dari Profesor Madya Dr. Nur Adli Rizwan Shah bin Muhammad Dani selaku pensyarah subjek pelaburan pada semester ini. Yang pertama bagi buku ini ialah pengenalan. Okey, apakah definisi EPS Asas? Secara ringkasnya, EPS adalah akronim yang bermaksud pendapatan per saham. EPS Asas adalah salah satu indikator fundamental yang sangat penting dan sering diambil berat oleh para pelabur. EPS Asas adalah pengiraan keuntungan mudah untuk mengetahui pendapatan syarikat bagi setiap saham biasa dan memberi maklumat kepada pemegang saham biasa berapa banyak pendapatan yang ada berkaitan dengan saham yang mereka miliki. Seterusnya, bab 2 ialah formula EPS Asas. Okey, formula bagi EPS Asas atau pendapatan per saham ialah pendapatan bersih dibahagikan dengan jumlah saham diniagakan. Perlu menceritakan tentang cara mencari EPS Asas di TradingView. Langkah yang pertama ialah buka TradingView seperti biasa di Google. Kedua, pergi ke carian TradingView dan cari syarikat yang mahu dianalisis. Langkah yang terakhir, apabila sudah berada di carta syarikat yang dipilih, tatal ke bawah sedikit untuk mencari EPS Asas syarikat itu. Okey, bab yang keempat adalah tentang EPS Asas bagi Top Glove Corporation Berhad. Okey, ini adalah pengiraan EPS Asas iaitu pendapatan bersih Top Glove yang boleh didapati di penyata pendapatannya dibahagikan dengan jumlah saham diniagakan yang boleh didapati di kunci kira-kira syarikat tersebut. Okey, oleh itu ini adalah EPS Asas Top Glove dari 2015 hingga 2019. Dan dari carta 1 di atas, ia menunjukkan EPS Asas bagi syarikat Top Glove Corporation Berhad dari tahun 2015 sehingga 2019. Dari carta tersebut, EPS Asas bagi syarikat Top Glove pada tahun 2015 ialah 0.565 dan terus meningkat pada tahun seterusnya iaitu 2016 dengan amount EPS Asas sebanyak 0.5823. Ia juga merupakan EPS Asas tertinggi sepanjang 5 tahun tersebut. Seterusnya, pada tahun 2017, ia menunjukkan penurunan dari tahun sebelumnya dengan EPS Asas sebanyak 0.5239 dan meningkat semula di tahun 2018 dengan 0.5626. Akhir sekali, pada tahun 2019, ia merekodkan EPS Asas sebanyak 0.4673 dan ia juga merupakan EPS Asas terendah sepanjang tahun tersebut bagi Top Glove Corporation adalah EPS Asas bagi Supermax Corporation Berhad. Bagi penerangan, dari carta 2 di atas, ia menunjukkan EPS Asas bagi Supermax Corporation Berhad dari tahun 2014, 2016 sehingga 2019. Dari carta tersebut, pada tahun 2014, Supermax Corporation Berhad merekodkan EPS Asas sebanyak 0.2799 dan meningkat pada tahun berikutnya, 2016 dengan EPS Asas sebanyak 0.4235. Angka 0.4235 juga merupakan EPS Asas tertinggi sepanjang 5 tahun tersebut. Seterusnya, ia menurun pada tahun 2017 dengan mencatat EPS Asas sebanyak 0.2067 yang merupakan EPS terendah sepanjang 5 tahun tersebut dan meningkat semula pada tahun 2018 dengan EPS Asasnya ialah 0.3239 dan pada tahun 2019 ia terus meningkat dengan EPS Asasnya 0.362. Adalah EPS Asas bagi Hartalega Holdings. Okey, untuk penerangan dari carta 3 di atas, ia menunjukkan EPS Asas bagi Hartalega Holdings Berhad dari tahun 2015 sehingga 2019. Pada tahun 2015, Hartalega Holdings Berhad mencatat EPS Asas sebanyak 0.5245
dan angka ini adalah EPS asas yang tertinggi bagi sepanjang 5 tahun tersebut. Seterusnya, EPS asas bagi tahun 2016 ialah 0.3141 dan ia meningkat semula kepada 0.3412 pada tahun berikutnya iaitu tahun 2017. EPS asas bagi tahun 2016 menunjukkan EPS asas terendah bagi 5 tahun tersebut. Seterusnya, pada tahun 2018, ia merekodkan EPS asas sebanyak 0.335 dan menurun pada tahun 2019 dengan EPS asasnya ialah 0.3247. Bagi bab 7 pula adalah perbandingan EPS asas bagi Top Glove, Supermax dan Harta Lega. Dari carta 4 di atas, ia menunjukkan EPS asas bagi syarikat Top Glove, Supermax dan Harta Lega dari 2014, 2015 sehingga 2019. Bagi syarikat Supermax, penyata kewangan bagi tahun 2015 tidak dijumpai. Oleh itu, saya mengambil EPS asas tahun 2014 untuk menggantikan tahun 2015. Dari carta di atas, saya dapati bahawa Top Glove Corporation merekodkan EPS asas yang tertinggi berbanding dengan syarikat-syarikat lain iaitu Supermax Corporation Berhad dan Harta Lega Holdings dengan 0.5823 pada tahun 2016. Seterusnya, Supermax Corporation Berhad pula mencatat EPS asas yang paling rendah antara ketiga-tiga syarikat tersebut dengan 0.2067 pada tahun 2017. Oleh itu, ia menunjukkan ketiga-tiga syarikat iaitu Top Glove Corporation, Supermax Corporation dan Harta Lega Holdings mempunyai nilai EPS asas yang bagus kerana semua nilai adalah positif. Walaupun nilai EPS asas tersebut seringkali menaik dan menurun pada setiap tahun, tapi nilai ini merupakan nilai yang bagus bagi para pelabur untuk terus melabur dalam syarikat-syarikat di atas. Hal ini kerana para pelabur hanya akan melabur pada syarikat yang mempunyai nilai EPS asas yang positif sahaja. Para pelabur tidak akan melabur pada syarikat yang mempunyai nilai EPS asas yang negatif bagi mengelakkan dari mengalami kerugian. Tambahan lagi, nilai EPS asas yang lagi tinggi juga menunjukkan syarikat itu memberi lagi tinggi keuntungan kepada para pelabur. Oleh itu, dari carta di atas saya dapati bahawa syarikat Top Glove Corporation Berhad memberi lebih banyak keuntungan kepada para pelabur berbanding syarikat-syarikat lain. Bab yang ke-8 adalah sejauh manakah keuntungan per saham kepada pelabur. Yang pertama, EPS adalah salah satu ukuran keuntungan terbaik. Hasilnya, setiap pelabur melihat EPS sebelum mereka memutuskan untuk melabur di syarikat tersebut. Hal ini juga memberi mereka idea yang jelas mengenai apa yang diharapkan daripada syarikat dalam masa terdekat. Namun, hanya melihat EPS asas tidak akan memberi mereka pandangan yang tepat. Mereka juga harus membuat analisis teknikal bagi menganalisis sesuatu kaunter syarikat untuk mendapatkan informasi-informasi yang banyak untuk mula melabur dalam syarikat tersebut. Untuk yang kedua, EPS asas cukup mudah untuk disediakan. Anda perlu mengambil penyata pendapatan syarikat dan kunci kira-kira. Ambil pendapatan bersih dari penyata pendapatan dan kemudian bahagikan dengan jumlah saham diniagakan yang boleh didapati di kunci kira-kira. 3. Sekiranya anda ingin melabur di mana-mana syarikat, anda boleh melihat EPS asas syarikat tersebut dan kemudian memutuskan syarikat yang mana yang memberikan lebih banyak nilai per saham. Anda dapat membandingkan dan memahami yang menjadikan keputusan untuk melabur lebih mudah. Untuk poin yang terakhir, oleh kerana EPS asas adalah petunjuk berapa banyak keuntungan bersih yang diperoleh, jika syarikat mempunyai perolehan asas sesaham yang lebih tinggi, maka dianggap bahawa keuntungan bersih syarikat juga lebih tinggi. Bab yang ke-9 ialah kepentingan EPS asas.
Angka EPS asas penting lebih-lebih lagi kepada para pelabur. Hal ini kerana para pelabur dan para penganalisis menggunakan angka EPS asas untuk menilai prestasi sesuatu syarikat serta untuk meramalkan pendapatan pada masa hadapan. Ia juga digunakan bagi menganggarkan nilai saham sesuatu syarikat. Semakin tinggi nilai EPS asas, semakin untung syarikat tersebut dan semakin banyak keuntungan tersedia bagi diagihkan kepada pemegang saham sesuatu syarikat itu. Bagi bab yang ke-10 ialah perbezaan antara EPS asas dan EPS dicairkan. Kedua-dua EPS asas dan EPS dicairkan berfungsi untuk mengukur keuntungan syarikat. EPS asas dikira dengan hanya membahagikan pendapatan bersih dengan jumlah saham diniagakan. Bagi EPS dicairkan, mengambil kira kesan sekuriti boleh tukar seperti hutang boleh tukar dan dikira sebagai pendapatan bersih tolak dividen pilihan dibahagi dengan penjumlahan purata saham tertimbang yang berwajaran dan jumlah semua sekuriti yang ditukar. Seterusnya, EPS asas adalah ukuran keuntungan yang mudah. EPS yang dicairkan pula adalah ukuran yang kompleks dan sukar. Seterusnya, EPS asas adalah pendekatan yang paling sesuai tetapi tidak begitu baik untuk mengetahui bagaimana prestasi syarikat secara kewangan. EPS dicairkan adalah pendekatan yang jauh lebih baik dan ketat untuk mengetahui bagaimana prestasi syarikat secara kewangan. Bagi bab yang terakhir iaitu bab 11 ialah penutup. Untuk kesimpulan, secara ringkasnya, EPS asas atau pendapatan sesaham adalah metrik utama yang digunakan oleh para pelabur untuk mengetahui keuntungan sesuatu syarikat. Akan tetapi, anda haruslah ketahui bahawa EPS asas sahaja tidak dapat menggambarkan banyak tentang prestasi sesuatu kewangan syarikat. Selain para pelabur juga perlu menggunakan analisis teknikal bagi menganalisis sesuatu kaunter syarikat. Para pelabur juga perlulah melihat analisis fundamental selain EPS asas seperti ROE, Return on Equity atau pulangan equity, Price per Earning Ratio, PE ratio dan sebagainya untuk mendapatkan maklumat dengan lebih tepat mengenai kedudukan kewangan sesuatu syarikat tersebut. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.